Selamat datang ke channel YouTube Tersawa Nak Cerita. Untuk korang yang baru dalam channel YouTube ni, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi support channel ni. Semoga urusan korang dipermudahkan dan dilimpahkan rezeki. Okey, so hari ni aku nak bercerita tentang 5 kes jenayah di Malaysia yang tak dapat diselesaikan. Kebanyakan kes ni terpaksa ditangguhkan kerana menemui jalan buntu lah ataupun tak cukup bukti. So 5 kes yang aku nak kongsikan dekat korang ni adalah 5 kes yang terkenal di Malaysia dan tak dapat diselesaikan sehingga sekarang lah. Untuk cerita kali ni aku akan ceritakan secara ringkas lah, seringkas yang mungkin, supaya video ni tak terlalu panjang. Dan kalau korang nak tahu cerita tu lebih detail, korang boleh tulis dekat ruangan komen tu cerita apa yang korang nak tahu. Dan mungkin nanti aku pada masa aku akan cerita lebih detail lah. So untuk kes yang pertama ni, dia terjadi kepada Ketua Polis Negara yang ketiga, iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Kejadian ni berlaku pada 7 Jun 1974 lah, di mana ketika itu mangsa dalam perjalanan pergi ke Bukit Aman untuk bermusyarat dan kereta dipandu oleh Sarjan Omar Yunus. Masa mangsa melalui Jalan Tun Perak, dia diserang oleh 2 lelaki bersenjata dan lelaki tersebut melepaskan 11 tembakan lah. Jadinya 7 daripada peluru tersebut mengenai mangsa, iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Pihak penyiasat juga percaya yang dalang di sebalik serangan tersebut dilakukan oleh Ketua Parti Komunis ketika itu, iaitu Chin Peng. Tapi disebabkan bukti tak cukup dan tak dapat dibuktikan, so sampai sekarang tidak diketahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Untuk kes kedua ni, dia terjadi di dalam hotel, di mana ketika itu seorang pekerja hotel menemui mayat Datuk Nurjan Khan Bahadar. Siapa Datuk Nurjan Khan ni? Dia adalah pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah. So jadinya pekerja ni jumpa mayat Datuk Nurjan ni dengan kesan tikaman dekat leher dan muka. So lepas polis buat siasatan apa semua, polis menahan ataupun menangkap Azman Bakar sebagai suspek utama. Tapi disebabkan suspek dapat membuktikan yang dia tak kenal siapa Datuk Nurjan ni, so dia dibebaskan lah. So untuk suspek yang kedua ni, dia bukan orang Malaysia, tapi dia tinggal di Malaysia dan dia seorang ahli perniagaan, iaitu Amir Khan. Tapi selepas polis buat siasat apa semua, Amir Khan ni pun dilepaskan lah sebab dibuktikan tidak terlibat. So dalam kes ni ada sedikit kecurigaan lah, orang kata kan, di mana tak ada sebarang tanda kerosakan ataupun pergelutan yang berlaku di dalam bilik ataupun tempat kejadian lah. So pihak penyiasat mengagak kes yang terjadi ni mungkin mangsa mengenali suspek lah. So disebabkan tiada bukti ataupun bukti tak cukup, kes ini menjadi misteri sehingga sekarang dan tak dapat diselesaikan lah. Untuk kes yang ketiga ni, dia terjadi kepada seorang wanita cantik yang berusia ketika itu 22 tahun. So siapakah mangsa tersebut? Beliau adalah Norita yang bekerja sebagai pegawai pemasaran. So pada 5 Disember tahun 2003, mangsa ditemui dengan keadaan yang tidak berpakaian dan tangannya diikat dengan wayar. So agak tragis lah benda ni kan. Dan pembunuh tu bagi aku sangatlah kejam. Ada juga kesan cekikan pada leher mangsa. So lepas pihak polis siasat cari bukti apa semua, dan pihak polis menahan seorang suspek utama, iaitu Hanif, dan suspek adalah seorang jurutera. Pihak polis menahan suspek ni sebab suspek ada hubungan lah, ataupun yang lebih tepat, suspek ni adalah teman lelaki ataupun boyfriend kepada mangsa lah. Pada 29 Mac 2008, suspek dibebaskan sebab ada beberapa isu pihak pendakwa tak dapat buktikan berkaitan dengan wujudnya dia seorang lelaki dan wanita yang tidak kenali pada malam kejadian lah. So suspek bebas dan kes ini menjadi misteri sehingga sekarang masih tak dapat diselesaikan lah. Kes yang keempat ni tentang kehilangan ataupun kita boleh cakap tentang penculikan lah, dan terjadi kepada seorang kanak-kanak, iaitu Syarlini Muhammad Nashar. Berlakunya kejadian ini dekat Taman Medan pada tahun 2008 lah. Ketika itu mangsa sedang bermain di padang yang berdekatan dengan rumah dan secara tiba-tiba mangsa hilang. So disebabkan kejadian ni, keluarga dan pelbagai agensi
cubalah pelbagai cara sebarkan maklumat, tetapi malangnya tiada sebarang petunjuk untuk membantu siasatan sebabkan tak ada maklumat apa semua. Ada setengah pihak menyangkalah suspek berkemungkinan seorang lelaki yang sedang berpura-pura mencari kucing di kawasan tersebut. So disebabkan tak ada bukti, kes ini terpaksa ditangguh sehingga sekarang kes ini masih tidak dapat diselesaikan dan menjadi misteri. Untuk kes yang terakhir ini terjadi kepada seorang remaja lelaki yang ketika itu dia masih berumur 14 tahun. Sebenarnya mangsa bukan orang Malaysia, cumanya dia duduk di Malaysia bersama pakciknya untuk ubah kehidupan yang lebih baik lah. Tetapi malangnya kehidupan dia berakhir dengan tragedi lah. Mangsa yang bernama Zhu Zian Huang tinggal di ceras bersama pakciknya iaitu Datuk Seri Koh Kim Teck. So mangsa dia ditemui mati lemas dalam kolam yang di mana tangan dan kakinya diikat lah. So disebabkan kejadian ini berlaku dekat kolam rumah milik pakciknya iaitu Datuk Seri Koh Kim Teck. Jadi pihak polis menahan suspek bersama seorang pengawalnya yang bernama Resti Agalo dan dituduh membunuh anak buahnya sendirilah. So apa yang menjadi persoalan dalam kes ni ialah pakcik dia dibebaskan walaupun mangsa di dalam kolam rumah milik pakcik dia dan mangsa mengalami masalah penderaan. Walaupun mangsa mengalami masalah penderaan dan mati di dalam kolam rumah milik pakcik dia, tapi tak dapat dibuktikan di mahkamah. So sebab tu pakcik dia dibebaskan dari pertuduhan lah. Dan kes ni menjadi misteri dan tak dapat diselesaikan sehingga sekarang. So itu sahaja cerita daripada aku, 5 kisah jenayah di Malaysia yang tak dapat diselesaikan lah. Korang juga jangan lupa tekan button subscribe dan loceng dekat sebelah ni supaya korang tidak terlepas konten-konten daripada aku selepas ini. So aku Brother Zul, bye bye. Assalamualaikum cikgu.